Datuk Seri, berbalik kepada apa yang maknanya kita bercakap soal DAP. Kita boleh orang kata melihat semakin hari kita boleh merasakan bahawasanya cawanis, saya memanggilkan satu perkataan cawanis, DAP ni semakin berani dan secara terbuka mempersoalkan kedudukan istimewa Bumiputera dan khususnya episod-episod penghinaan kepada institusi Islam dan rajanya. Selepas menang pilihan raya pada tahun lepas, kita nampak seolah-olah satu kumpulan yang tampil dengan berani. Sebelum pada ni betul ada pertembungan soal kaum, soal orang kata bangsa dan segalanya. Tetapi seolah-olah benda tu dikawal oleh kerajaan terdahulu. Tetapi hari ini kita melihat hubungan antara kaum itu tegang. Apa pandangan Datuk Seri? Memang betul lah sekarang masalah perkauman jadi masalah besar sekarang. Berbanding dengan dulu kita kalau ada pun sikit-sikit lah. Ya. Tak ada masalah perkauman seperti ini. Ini disebabkan oleh DAP sudah berkuasa. Jadi dengan kuasa yang dia ada tu, dia rasa dia boleh buat apa dia suka. Dan inilah masa dia mereka nak menjayakan agenda mereka. Agenda DAP apa? Agenda DAP nak menjatuh orang Melayu tu ya. Malaysia. Divide and rule, dia pecah-pecahkan orang Melayu. Dia taja penubuhan PAN supaya dapat sokongan daripada orang Melayu PAS. Dalam PAS. Lepas itu tak cukup. Dia taja pula penubuhan Bersatu. Saya dapat tahu bahawa Bersatu itu Din Kip Siang yang menyarankan, mengesyorkan menurut Mahathir pasal dia nak pecahkan undi orang Melayu daripada UMNO. So sekarang dia dah dapat kuasa ya dalam kerajaan. Inilah masa dia nak melaksanakan agenda dia, Malaysia, kesamarataan itu untuk menjatuhkan Melayu, Bumiputera Islam. Ya, jadi suara-suara lantang yang dahulunya mereka pun lantang, tapi kali ini bukan saja suara, mereka bertindak. Dia doing it, menghancurkan institusi Melayu, menjual harta-harta, aset-aset yang menjadi kepentingan ataupun untuk orang Melayu dan Bumiputera. Campur tangan dalam tabung haji. Campur tangan dalam tabung haji dan juga banyak lagi aset-aset ini yang dijual ni. Siapa yang untung? Bila aset ni dijual dalam keadaan ekonomi yang begini teruk, harga aset tu tentulah rendah. Jadi siapa yang beli? Beli rendah, simpan. Dia orang beli, simpan. Besok tak lama lagi kalau ekonomi baik pulih, untung pula. Untung besar lah pembeli-pembeli aset Melayu ni, pembeli-pembeli aset tabung haji ni, pembeli-pembeli aset apa nama ni? Dari kalangan khazanah. Kita tak ada mampu nak beli. Satu lagi Datuk Seri, panjangkan pasal soal zakat ni. Zakat ni betul-betul orang kata harta orang Islam, tak ada kait-mengait, tak ada orang kata hubung kait dengan orang kata orang bukan Islam ni. Mungkin kalau kita bercakap dalam soal ni orang kata kita rasis. Bukan soal rasis, bila mempertahankan hak itu, saya rasa bila sampai satu tahap wang zakat itu diagihkan oleh cawanis-cawanis DAP ni. Macam mana? Yalah yang apa namanya Menteri Melayu tu bodoh. Apa dia tak boleh kan menyerah kan? Betul. Dia panggil Lim Guan Eng pula suruh serah zakat pasal apa? Nak main politik. Supaya apa nama ni? Lim Guan Eng Menteri Kewangan ni seronok, senang sikit dia orang nak dapat apa-apa nak minta dengan Lim Guan Eng. Lim Guan Eng dia tak ada dia bodoh pula nak diperalatkan sebagai itu. Dia nak kepentingan dia lah, dia nak tunjuk dia ni juga apa nama ni mesra Islam, mesra Melayu. Itu taktik Lee Kuan Yew dulu. Bersongkok pakai baju Melayu dan sebagainya. Hari ni pakai baju kurung lah, pakai baju kebaya lah, macam-macam. Tak? Jadi kita ni dipermainkan oleh DAP. Kesian lah. Ya. Apa yang berlaku ni? Sejauh mana Datuk Seri melihat bahawasanya benda ni parah lah kalau untuk kita nak berkongsi dengan penonton. Kita Melayu Islam, Melayu Bumiputera Islam ini. Berapa orang kata, saya nak gambarkan macam mana,
kerisauan itu yang perlu ada bagi kita orang Islam ni. Maknanya kita dah sampai satu tahap dah ke dinding dah. Survival kita lah. Ya. Survival generasi akan datang. Setengah orang Anak masih tak cucu. melihat, kata tak apalah, bagilah peluang kerajaan sepenggal ni kan, tengok dulu macam mana. Mereka masih tidak, bila kita bercakap soal Melayu, Islam, itu dah resis. Macam mana Datuk Seri boleh gambarkan kepada penonton hari ni bahawasanya kita dah sampai betul-betul limit dah. Tak boleh dah. Soal resis perkauman ni, dia orang main psikologi. Ni macam Yahudi lah. Ya. Yahudi dulu peristiwa Yahudi kan. Mereka di Holocaust, ingat tak? Ya. Jadi dia orang tahu main sehingga orang Eropah, orang Barat tu merasa bersalah di atas apa yang berlaku. Ya. Dan lepas itu membantu Yahudi untuk kepentingan Yahudi menjadi mendapatkan negara Israel dan sebagainya. Tapi yang ini tadi berkenaan dengan tu apa tadi sebut tadi berkenaan Mindat orang kata, saya nak suruh Datuk Seri bagi tahu bahawasanya rakyat perlu sedar bahawasanya kita dah sampai satu limit. Tak boleh dah. Dah teruk sangat dah DAP. Kita tidak ada perkauman. Kita tidak ada perkauman daripada dulu. Kalau kita perkauman, takkanlah orang bukan Melayu, terutamanya kaum Cina, menguasai 70% daripada ekonomi negara. Malaysia. Ya. Ekonomi. Ya. Ya tak? Tak ada satu sekatan untuk Tak berniaga ada pun. sekatan. Belajar. Ya. Kata 1,000 anak-anak mereka belajar di universiti. Ya. Awam dan swasta. Anak-anak mereka yang belajar di swasta tu pun kita beri bantuan keuangan. Ya. PTPTN tu dulu ditubuhkan nak bantu anak-anak orang susah. Orang kampung. Ya. Kebanyakannya budak Melayu lah. Ya. Tetapi oleh kerana baiknya hati Datuk Najib, baiknya kerajaan Barisan Nasional tu, bagi semua. Yang dapat faedah beratus-ratus ribu anak-anak orang Cina belajar di universiti swasta. Ya, anak Melayu berapa orang belajar di swasta? Ya, betul. PTS. Berapa? Tak sampai 10%. What is the student population private university? Hampir 500,000. Kalau anak kita 10% baru 50,000. Dia orang 400,000, 500,000 dapat faedah daripada PTPTN yang kita asaskan penubuhannya dulu semasa pemerintahan kerajaan. Tanpa ada diskriminasi. Maknanya Tak ada semua bagi. diskriminasi. Tak ada diskriminasi. Jadi mana yang dikatakan kita resis? Tapi sekarang kepentingan kita makin nak dihakis, nak dihancurkan. Ya. Itulah sebab kita kena bangkit. Bangkit mempertahankan hak kita. Dr. Mahathir pun sekarang dah mula sedar. Ajak Melayu bersatulah. Okey, yang tu simpan. yang tu simpan. Saya nak lepas pada ni. Cuma saya nak ambil sikit orang kata mod atau gerakan penyatuan ummah ni, maknanya sebelum pada himpunan ICERT, Datuk Seri orang yang bertanggungjawab menghimpunkan orang kata mencetuskan peringkat pertama dan kejayaan tu luar biasa dan berlaku di tanah Pasir Salak tu sendiri. Dan saya membaca selepas pada tu Datuk Seri juga telah keluarkan satu kenyataan bahawasanya hasrat untuk menghimpunkan sekali lagi umat kata Islam Melayu dengan lebih besar. Mungkin Datuk Seri boleh kongsikan. Ya, kita dah berjaya dah ya menyatukan PAS dengan UMNO ni, iaitu dua parti terbesar. Dan NGO pun menyokong penyatuan ummah ni. Ya. Dan inilah satu-satunya strategi senjata kita kalau kita nak melawan DAP ni. Kerana DAP sudah berjaya pecah dan perintah kita divide and rule. Walaupun mereka di pihak yang kecil tapi berjaya memecahkan kita dan mereka mendapat kuasa. Kita tahu tu. Kita dah belajar daripada kesilapan kita. Orang Melayu sudah sedar bahawa kita dibuat begitu rupa oleh DAP. Jadi kita tak rela lagi dipecah-pecahkan. Kita menghadapi serangan ini, menghadapi ancaman ini, satu-satu data kena bersatulah. Itu sebab saya anjurkan perhimpunan di Pasir Salak itu, perpaduan ummah itu, yang kita mulakan di sana, mendapat sambutan yang baik daripada orang PAS dan UMNO.
dan juga yang lain-lain yang sedar akan masalah nasib bangsa kita. Jadi sekarang ini banyak dah program dibuat seluruh negara. Di kampung, di bandar, tiap-tiap negeri, tiap-tiap bahagian banyak buat dah perhimpunan, perpaduan, majlis-majlis perhimpunan dan sebagainya. Majlis bersama. Tapi tak ada dikonkretkan kerjasama PAS dengan UMNO tu. Sehingga telah baru-baru ini diputuskan kita sudah sampai masanya nak kena ada satu macam terma-terma kerjasama. Sekarang dipanggil tahun siasi, kerjasama politik dalam bentuk macam mana. Jadi satu piagam telah digubal oleh kedua-dua pihak dalam jawatankuasa teknikal. Saya dipahamkan tak lama lagi, sehari dua lagi mungkin piagam itu akan diluluskan oleh pimpinan dua-dua parti. Apabila diluluskan, kita bercadang nak mengadakan satu pelancaran dan untuk menunjukkan sokongan kepada kerjasama ini, kita nak tengok semua orang Melayu bangunlah, beramai-ramai dalam satu perhimpunan yang besar, lebih besar lagi kalau boleh daripada ISID di dataran mereka itu. Kalau ISID 1 juta, ini kita nak lagi lebih pada itu. Kita nak Melayu bangkit, orang Islam bangkit, dan rakyat Malaysia yang sedar akan kerosakan yang dibawa oleh Pakatan Harapan DAP khususnya terhadap ekonomi negara, hubungan kaum, dan sebagainya itu. Sehingga ramai-ramai kita hadir dalam satu perhimpunan yang akan dianjurkan. Jadi saya telah diarahkan oleh kepimpinan parti UMNO untuk orang kata persiapan mengadakan perhimpunan ini. Dan saya akan berbincang dengan pihak PAS. Tarikhnya masih belum diputuskan. Tarikh pelancaran ini belum lagi. Tapi ada dah disebutkan kata nak buat bulan depan, bulan Ogos. Tengoklah, saya ikut je arahan daripada pucuk pimpinan. Tapi ini masa kita nak bangkit semula dengan cara yang orang kata hebat sekali. Anggap ini sebagai jihad, perjuangan. Jadi orang-orang yang hadir nanti sama ada PAS, UMNO, terutamanya daripada UMNO ni, jangan kira mana transport, mana duit transport, duit minyak dan sebagainya. Datangkanlah. Sama ada berjalan kaki, naik bas, naik basikal, naik motor, naik apa benda sekalipun. Kita nak tunjukkan kebangkitan itu. Kalau dihangkut-hangkut dengan bas lah, dengan itulah, inilah semua. Macam program parti pula. Itu program parti, bukan kebangkitan namanya. Kalau dulu penentangan terhadap Malayan Union, Malayan Union kan, orang Melayu bangun menentang Malayan Union. Sehingga sanggup bergadai. Sanggup macam-macam dia orang sanggup berkorban. Datuk Seri, sikit panjangkan lagi. Rakyat, sebab ada persoalan-persoalan di bawah, seolah-olah betul kita dah nampak penyatuan umat, kita dah nampak kesedaran orang Melayu, kita dah nampak orang kata move tu, maknanya ini merupakan ketakutan kepada DAP. Tetapi masih ada sekelumit persoalan dalam diri, sejauh mana keyakinan kerjasama ataupun ta'awun antara UMNO dengan PAS ini boleh dikekalkan sehingga pilihan raya umum yang akan datang. Kalau kita insaf dan sadar bahawa kerjasama ni untuk survival orang Melayu dan Islam, generasi akan datang. Jadi jangan banyak songeh. Jangan letak syarat banyak-banyak. Jangan orang UMNO nak tunjuk masing-masing nak tunjuk hebat masing-masing. Kita anggap ini sebagai satu perjuangan bangsa, agama. Kita tak ada pertikaikan soal siapa nak bertanding di mana dan sebagainya. Siapa nak jadi menteri besar, siapa nak jadi menteri dan sebagainya. Jangan dulu. Ada. Kita nak Melayu yang berkuasa. Kita nak menebuskan kekalahan itu. Kerana kuasa ini penting. Tengok apa jadi apabila kita tak berkuasa setelah kalah. Dikalahkan oleh Portugis pada 1511. 400 tahun lebih kita kehilangan kuasa. Padahal sebelum itu
Melaka sebuah kerajaan Melayu, Ya. empire Melayu, kesultanan Melayu yang hebat, diiktiraf oleh seluruh dunia. Orang Barat datang berniaga ke Melaka. Ya, Orang India, orang Arab, orang Cina dan sebagainya. Raja Cina pun nak bagi anak dia kahwin dengan Sultan Melaka. Hebatnya. Kalau kita masa itu ada di Melaka, kan seronok. Okey, Datuk Seri. Sikit. Dari segi penyatuan ummah tu ada setengah pendapat yang mengatakan adakah Datuk Seri boleh bersetuju bahawasanya penyatuan ummah itu ia bukan berkisar soal hanya UMNO dan PAS. Penyatuan ummah ini juga ia soal melangkaui kepartian, dan orang kata dia mengajak bukan orang kata sekadar orang parti, tapi orang yang rasa keperluan untuk mempertahankan hak Melayu tu sendiri. Betul. Kita PAS dengan UMNO ni sebagai orang kata menerajui kesatuan, kesatuan dan kesepakatan di antara orang Melayu dan Islam, Tetapi kita bermaksud perpaduan inilah untuk seluruh, bukan sahaja ahli parti PAS, UMNO, siapa-siapa juga daripada NGO, orang biasa, yang tidak berparti, semua sekali kita mengesyorkan, menyarankan supaya kita bersatu, mengajak untuk bersama, atas kesadaran bahawa kita ada satu perjuangan yang sama, hala tuju yang sama. Survival orang Melayu, that's it. Survival orang Melayu, Islam, masa depan, generasi akan datang. Okey. So kenapa kita ada masalah nak menyokong? Walaupun UMNO dan PAS hanya mengepalai. Ya, mengepalai. Dan macam yang saya buat di Pasir Salak. Saya mulakan di Pasir Salak. Selepas itu diikuti oleh orang lain, negeri-negeri lain. So dalam hal ini peringkat nasional, UMNO dan PAS menerajui, menerokai perpaduan ummah ini. Alright. Okey, Datuk Seri, kita pergi kepada soalan-soalan penonton. Banyak kan nak ikut, tapi saya cuba tengok yang mana yang perlu. Anwar Alwi, daripada mana tak dinyatakan. Berbalik kepada soal parlimen sikit, sebab sekarang ni tengah ni. Kalau terjadi undi tak percaya di parlimen, apakah kesan kepada negara? Undi kepada siapa? Tak percaya. Undi tak percaya kepada Perdana Menteri sekarang lah. Mahathir ke? Mahathir lah, sebab Mahathir Perdana Menteri sekarang. Undi tak percaya kepada Mahathir Perdana Menteri sekarang. Dia masa turun dah, tak boleh jadi Perdana Menteri. Kalau dah orang tak percaya dengan dia, dan parlimen meluluskan undi tak percaya, so terpulanglah lepas itu siapa pula. Kalau nak secara itu di antara parti mereka lah sepakat siapa pula nak menggantinya. Kan? Itu bukan hak kita. Tapi kalau tak ada lagi dapat dalam kesepakatan antara mereka dalam Pakatan Harapan, ubah je lah parlimen. Kan? Senang berubah parlimen, kita buat parlimen baru lah. Kan? Tak payah nak undi-undi tak percaya ni. Alah. Mengundi sehari je. Kan? Apa ada masalah? Teruskan sikit je tu. Datuk Seri yakin ke tak akan ada satu peralihan kuasa daripada Mahathir kepada Anwar? Tidak begitu yakin. Sebab ada yang kata Mahathir kena sambung sampai 3 tahun. Komplit 5 tahun, satu penggal. Ada yang kata 3 tahun. Macam-macam. Dan ini suara-suara ini kita dengar daripada Bersatu. Jadi mereka ni dah syok duduk situ. Jadi tak, kalau boleh Dr. Mahathir sambung. Anwar takkan nak duduk diam. Kau dah janji aku, kamu tak tunaikan. Tapi saya tanya orang PKR, dia bagi tahu tak ada minat. Aku kata sebenarnya tak ada dinyatakan masa tu. Dia kata bila-bila masa sebenarnya Mahathir kena serah kepada Anwar. Saya tak tahulah ada bertulis ke tidak. Anwar baru-baru ni kata ada bertulis. Mahathir kata tak ada. Orang-orang Mahathir kata tak ada. Jadi mana satu betul pun kita tak tahu. Macam kes video lah, betul ke tidak pun kita tak tahu. Simpan video tu, simpan.